Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi kami. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kami di hari ketiga. Di hari ketiga dan hadis ketiga di dalam buku hadis 40 Imam Nawawi. Nak tahu tak sekarang hadis apa? Hadis ketiga ialah rukun Islam yang 5. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kemudian sila baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga adalah Buniyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Maksudnya ialah artinya Islam didirikan atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, riwayat Al-Bukhari nombor 8 dan Muslim nombor 16. Pendeta. Okey, huraian dan intisari tentang hadis yang ketiga ni adalah hadis yang ketiga lah. Hadis yang ketiga ni iaitu hal yang apa? Rukun Islam yang 5. Okey, kita buat huraian ni. Kita baca huraian dia. Islam ibarat bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kukuh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Maksudnya kalau macam ibaratnya lah agama ni kan, rumah kita ni kita ada tiang kan? Tiang. Macam tu lah juga dengan agama kita ni, Islam ni. Kalau tak ada tiang, maka robohlah, runtuhlah agama kita. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey. Yang pertama, kalimah syahadah. Kalimah syahadah tu tentang keesaan Allah dan kekuasaannya serta membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan yang paling asas berbanding rukun yang lain. Apa syarat-syarat kalau kita dengar orang ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena cakap apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tadi Alisha lupa. Okey, kedua, dirikan solat. Tadi kita cakap maksudnya dia Islam ni ibarat tiang lah, tiang agama kita kan. Maknanya kita kena kukuh. Dalam institusi sesebuah keluarga pun dia punya tiang tu penting lah. Macam rumah, macam nak buat rumah. Kalau kita buat 3 je, bubuh kat sini, lepas nak buat dia punya kemah atas dia tu pun. Kalau tak kukuh, maka runtuhlah. Okey, yang kedua tentang dirikan solat. Ni tentang rukun Islam lah kan. Yang kedua adalah dirikan solat. Umat Islam ni mesti wajiblah dirikan solat dengan sempurna, cukup syarat, cukup rukun, adab-adab dia semua sunnah, ikut sunnah-sunnahnya lah, supaya solat kita tu sempurna, Allah terima kan. Lepas tu seseorang itu dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar kerana solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maknanya kita kena jaga solat kita. InsyaAllah kalau kita jaga solat kita, yang lain-lain insyaAllah akan terjaga. So ibu suruh cakap puasa tu baru nak belajar-belajar kan. Tapi untuk umur kakak lah, kalau umur ibu dah besar-besar tua bangka ni, kalau kita tak puasa juga memang teruk lah. Tapi untuk umur kakak, ibu wajibkan kakak solat dulu. Puasa tu usaha, kalau boleh puasa, kalau tak mampu belajar dulu kan. Tapi solat tu wajib, sebab kalau akak jaga solat, insyaAllah yang lain akan terjaga. Kemudian keluarkan zakat. Puasa jaga tak solat, ibu tak suka lah kalau tak macam tu. Sebabnya sisi perempuan
puasa. Sia-siakan je macam orang solat tapi tak puasa. Puasa tapi tak solat. Biasanya orang yang solat ataupun bubutian tapi tak ada paku. Macam tu lah. Jatuh juga. Tak sempurna. Kemudian tentang keluarkan zakat. Semua orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat pada harta orang kaya yang telah cukup nisab dia, cukup kuantiti dia, cukup haul dia tau. Cukup tempoh dia, dia kena bagi pada asnaf. Tahu tak siapa asnaf tu? Ada 8 golongan asnaf. Antaranya fakir, miskin, lagi amil, mu'alaf. Mu'alaf tahu? Orang yang masuk Islam lah. Okey, mu'alaf, riqab, golongan yang terbelenggu, gharimin, golongan yang berhutang. Lepas tu yang ketujuh, orang yang berjihad di jalan Allah. Ke-8, orang yang bermusafir. Siapa tu orang yang bermusafir? Orang yang perjalanan dia, dia pergi ke jaluan tempat yang lagi jauh. Perjalanan dia melebihi berapa? 90 km. 90 km, iaitu 2 marhalah melebihi tau. Okey. Yang keempat, rukun Islam yang 5 adalah, yang keempat adalah tunaikan haji. Wajib menunaikan ibadah haji di Makkah apabila mampu. Okey. Kalau kita mampu, kita kena pergi buat haji tu. Macam mana? Labbaik Allahumma labbaik. Dari segi kemampuan tu banyak tau. Kemampuan tu bukan hanya dari segi duit saja. Contohlah kita dalam akaun, contohlah kan. Dalam akaun kita cukup duit dah. Duit dah cukup untuk buat haji contohnya. Tapi Allah belum jemput kita. Pun itu salah satu kita tak mampu nak pergi, sebabnya kita tak boleh nak pergi suka-suka hati. Dia tak macam pergi umrah, kita ada duit, kita bayar, kita dapat pergi. Ataupun kita nak pergi ke Palestin. Kalau macam nak buat haji ni, dia ada kuota dia. Kemudian dia beratur ikut siapa yang dulu daftar. Kemudian kalau kita dah ada duit, kita dah daftar awal, kalau Allah belum jemput juga, kita memang tetap takkan sampai juga. Itu semuanya Allah panggil lah. Macam contoh kita dah dapat pergi sana, kita akan cakap labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang menyahut seruan panggilanmu. Kalau kawan-kawan pernah pergi Mekah, boleh sila komen dan pergi Madinah atau kalau kawan-kawan pernah pergi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba. Kalau kawan-kawan pernah pergi ke yang masjid yang saya sebut, sila komen di bawah. Okey. Boleh kongsi kan pengalaman siapa yang dah pernah pergi kan? Kalau Isyada pernah pergi. Tapi Isyada tak pernah pergi Masjidil Aqsa. Semua masjid dah pernah pergi. Tapi Masjidil Aqsa je belum pergi lagi. Okey, nanti kita cerita tentang yang itulah, pasal haji semua tu. Okey, kemudian yang kelima adalah yang terakhir, wajib berpuasa pada bulan Ramadan je wajib berpuasa. Yang bulan-bulan lain ada sunat-sunat dia kan. Tapi bulan Ramadan semua Islam kena berpuasa, kecuali adalah satu-satu yang dikecualikan. Tahu. Siapa? Orang mengandung kalau dia tak larat. Kalau dia tak larat ke, atau dia risau kandungan dia dengan dia risau diri dia sendiri ke, itu adalah dia punya tu. Haid lagi. Tak tahu tu je kata. Orang tua yang uzur ke, kalau yang tak larat bergerak, tak mampu nak berpuasa, dia tak ada tenaga nak berpuasa, dan tak mampulah, orang yang sakit lah contohnya, tu tak boleh puasa, tak boleh lah. Tapi kalau dia masih mampu menggantikan, dia kena gantikan. Orang yang datang haid tu dia kena gantikan juga. Dia bukannya boleh puasa suka-suka hati tak puasa. Kalau orang sakit je, sakit yang tak boleh baik dah, susah nak sembuh, itu mungkin adalah cara dia lain. Okay. Kemudian siapa yang mengingkari salah satu daripada rukun Islam ni tersebut, maka dia bukan seorang Muslim berdasarkan ijma' ulama. Allah Akbar. Dia tak ada tiang dah. Tiang dia tak cukup sempurna, rumah dia nak runtuh lah. Macam tu lah. Dia kena lengkap semua. Runtuh terus. Okey. Lepas tu iman dan amal. Okey, akak boleh bacakan yang terakhir ni sebelum kita akhirkan. Baca semua ke? Tak, yang terakhir bawah tu, iman dan amal. Okey. Okey, iman dan amal di samping rukun Islam yang 5, banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam.
seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud iman itu terdapat 70 lebih cabang. Riwayat Muslim nombor 58. Islam adalah iman dan amal. Perbuatan tidak bermanfaat amal tanpa iman. Demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Oh, maksudnya kalau iman kita tak ada amal, tak sempurna. Kalau amal kita ada amal tapi tak ada iman, tak sempurna. Maksudnya dua-dua tak boleh. Mesti dia kena ada gabungan dua-dua tu, iman dan amal. Mesti amal datang puzzle. Puzzle. Dia terlalu melekat. Dia kena ada datang sekali. Dua-dua tu mesti sekali kan. Sama juga macam orang yang berilmu dan beradab. Orang yang berilmu biasanya dia mesti beradab. Orang yang berilmu dia akan beradab, betul tak? Biasanya dia akan beradab. Orang yang beradab sorry. Orang yang beradab, salah, ibu silap. Orang yang beradab biasanya dia berilmu. Tapi orang yang berilmu ni belum tentu dia beradab. Sebabnya kadang-kadang dia ada ilmu tapi dia kurang ajar dengan dia punya cikgu ke, macam tu lah. Ataupun orang tu cakap buatlah macam rumah sendiri, tapi kalau sebenarnya mana boleh buat, tapi dia buat macam rumah sendiri. Bukan putih ais orang. Lepas tu tanpa minta izin. Macam tak ada adab lah kan. Biasanya orang yang beradab ni dia pandai, dia mesti jaga dia punya adab dia mesti ada ilmu, dia mesti pandai. Sama juga ilmu dan adab ada, insyaAllah. Adab dan ilmu dengan iman dan amal tu mesti datang sekali. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.